Anda bersama saya Cynthia Eng dan kita mulai buletin jam ini dengan isu kartel daging haram. Adalah dimaklumkan bahawa Ketua Pergerakan Pemuda UMNO Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki akan membuat satu laporan polis terhadap isu tersebut di Ibu Pejabat Polis Daerah Wangi. Sedia di lokasi ketika ini ialah rakan tugas Firdaus Azil. Firdaus, apa yang boleh dikongsikan dari lokasi setakat ini dan juga difahamkan, Firdaus, ada kemungkinan satu sidang media diadakan selepas ini? Okey, baik, terima kasih Cynthia di Bukit Kewangan. Berada saya di hadapan Ibu Pejabat Polis Daerah Wangi hari ini adalah untuk mengikuti laporan polis yang bakal dibuat oleh Ketua Pemuda UMNO Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki, yang mana ini merupakan berhubung dengan sebuah laporan khas daripada media tempatan yang mana mereka telah menerangkan bahawa Jabatan Perkhidmatan Awam, Jabatan Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan ataupun MAKIS serta KPDN HEP Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Haiwan Pengguna telah menyerbu sebuah stor di Senai di Johor yang didapati telah meletakkan label halal terhadap daging yang dikuatiri status keharamannya. Dan bagaimanapun dan juga laporan itu telah menyebut bagaimana kartel ini dikatakan telah beroperasi selama hampir 40 tahun dan di mana pegawai-pegawai yang didakwa terlibat telah menerima habuan berupa perempuan ataupun berupa habuan seks dan juga wang tunai, yang mana ini. Jadi ini kalau dapat lihat video sekarang ni, Datuk Dr. Ashraf yang baru saja memasuki Ibu Pejabat Polis Daerah Wangi untuk melakukan laporan polis, dan kemudian itu barulah kita difahamkan bahawa beliau akan mengadakan sidang media di hadapan ini juga, yang mana kita juga akan membawa secara langsung kepada penonton Astro Awani. Dan sebelum itu mungkin saya boleh berkongsikan sedikit tentang status yang telah dikongsikan oleh beliau dalam 2 hari lepas, yang mana Datuk Dr. Ashraf telah meletakkan ataupun memberi 6 cadangan kepada pihak kerajaan untuk memastikan masyarakat kembali yakin terhadap penggunaan logo halal yang dikeluarkan oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia ataupun JAKIM, yang mana antara yang disebut oleh Datuk Dr. Ashraf ialah pertamanya ialah mengenai beliau menyebut bahawa kuasa persijilan halal ketika ini terletak sepenuhnya di bawah bidang kuasa JAKIM dan Jabatan-Jabatan Agama Islam Negeri, sedangkan penguatkuasaan pula diletakkan di bawah agensi yang pelbagai termasuk Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Haiwan Pengguna, Kementerian Kesihatan, Polis Diraja Malaysia dan Jabatan Kastam Diraja Malaysia, yang mana beliau berkata dalam isu mengawal selia urusan import bekalan daging ke Malaysia ini pula bukan hanya terletak di bawah kuasa mutlak JAKIM, malah pelbagai agensi, dan ia juga termasuk dengan Jabatan Perkhidmatan Veteriner atau DBS, Jabatan Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia MAKIS, Jabatan Kastam Diraja Malaysia dan serta Polis Pelabuhan. Jadi beliau juga turut mencadangkan agar nama-nama syarikat yang sedang disiasat dan disyakir terlibat dengan penipuan sijilan haram ini untuk didedahkan bagi selain tindakan menarik semula ataupun menghentikan sementara semula bekalan daging yang telah memasuki pasaran dalam tempoh 2 minggu kebelakang ini. Selain itu beliau turut mencadangkan penubuhan satu pasukan khas melibatkan pelbagai agensi penguatkuasaan dalam industri halal bagi mengenal pasti sindiket kartel yang bertanggungjawab. Dan juga cadangan lain yang beliau utarakan ialah menilai kembali kapasiti kaki tangan persijilan halal, melakukan penambahan segera kaki tangan pengawas salian halal di JAKIM dan di Jabatan Agama Islam Negeri, serta memperkasakan kembali Majlis Halal Malaysia. Tambahnya lagi, dengan ke-6 cadangan ini wajar untuk diambil tindakan segera oleh kerajaan bagi memastikan keyakinan terhadap logo halal Malaysia tidak terjejas. Jadi buat masa ini kita akan menunggu dan kita jangkakan kemungkinan besar selepas selesai Datuk Dr. Ashraf membuat laporan polis, kita jangkakan mungkin sidang media itu akan diadakan dalam pukul 2.30 petang ini. Bagaimana kita tetap akan berada di sini untuk membawa secara langsung sidang media tersebut, Cynthia. Okey, Firdaus, seperti yang Firdaus menyatakan tadi, memang ramai pihak yang terlibat dalam rantaian bekalan daging di Malaysia dan juga mungkin kita nak fahami sedikit daripada proses tindakan undang-undang diambil, siapakah yang akan mengambil tindakan undang-undang dan adakah syarikat-syarikat terlibat sudah dikenal pasti pihak berkuasa setakat ini?
Baik, kalau mengikut laporan media, susulan daripada laporan itu tersebut, sudah ada beberapa orang kata laporan susulan yang mana ada juga di antara mereka telah mendedahkan. Bagaimanapun sebenarnya perkara ini tidak boleh dinyatakan secara khusus oleh pihak yang telah membuat siasatan. Kerana kita faham telah beberapa pihak telah pun sudah memulakan penyiasatan seperti sebagai contoh Makis Jabatan Kemajuan Agama Islam seperti mana disebutkan oleh Menteri Hal Ehwal Agama iaitu Datuk Dr. Zulkifli. Semuanya sedang berlangsung ataupun siasatan sedang berlangsung. Tetapi secara rasmi nama-nama syarikat ini masih belum didedahkan. Kemungkinan sebab kita faham bahawa mengikut asasnya selagi mana mereka tidak didakwa di mahkamah maka tidak boleh mendedahkan perincian ini ataupun maklumat ini. Itu adalah biasa SOP biasa. Dan bagaimanapun tetapi kalau anda dapat lihat, kalau anda mengikuti secara rapat, sudah ada beberapa pihak yang cuba ataupun kita panggil sebagai whistleblower telah mendedahkan jenama-jenama ini melalui sebab apabila laporan itu disiarkan di akhbar dan sebagainya, ada gambar-gambar yang menunjukkan secara jelas jenama-jenama daging tersebut. Bagaimanapun seperti disebutkan, ia masih belum diumumkan, dinyatakan secara rasmi oleh pihak berkuasa. Oleh itu kita akan terus menunggu sama ada mereka akan mendedahkan atau tidak, seperti mana yang diminta oleh beberapa pihak agar mempertingkatkan tekanan ke atas syarikat-syarikat ini serta pegawai-pegawai yang terlibat. Cynthia. Baik. Terima kasih Firdaus atas laporan tersebut, dan Astro Awani juga akan membawakan sidang media oleh Ketua Pergerakan Pemuda UMNO Datuk Dr. Ashraf Washdi sebentar nanti dalam buletin seterusnya.